Kenal dengan keindahan pantai dan juga keropok losongnya, apa kata kita mengembara ke negeri yang kaya dengan kesenian dan warisan? Terengganu Darul Iman. Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam rancangan The Streets Tanah Airku. Dan untuk episod kali ini, kita ke belah pantai timur pula. Dan sekarang ni saya berada di Kuala Terengganu. Cantik kan? Terengganu ni kau nak cerita memanglah besar. Dia kaya dengan seni dan budayanya. Selain daripada alam semula jadi dia yang sememangnya cantik dan indah. Ya, apa kata kita teruskan pengembaraan kita di Terengganu Darul Iman. Kampung Cina ataupun Chinatown ni terletak di tengah-tengah bandar Kuala Terengganu. Ia merupakan penempatan masyarakat Cina yang tertua yang wujud sejak abad ke-15 lagi. Kawasan Chinatown ni telah diwartakan di bawah tapak warisan UNESCO bagi memelihara bangunan-bangunan lama di sini. Mbak, kat sini dia ada macam lorong-lorong kan dekat kampung Cina ni kan. So, setiap lorong tu adalah dia punya seni, ada apa semua. Nampak yang macam ni. Dia ada macam the Seven Wonders of the World, nampak? Dia ada the Christ Redeemer yang patung besar tu kan. Lepas tu ada kat Machu Picchu, Peru. Ni satu hari kena sampai ni. Great Wall of China standard lah. Wow. Petra, Jordan memang terbaik. Taj Mahal. Taklah mahal sangat sampai sana sebenarnya. Boleh je. Rome. Hey, what's up? Setiap lorong di Chinatown ni dihiasi dengan mural dan juga sejarah berkenaan dengan negeri Terengganu. Ada lorong kenangan payang atau memory lane, lorong penyu dan juga lorong warisan dunia. Menarik kan? Kau dah sampai dekat Kuala Terengganu ni nak shopping, inilah tempat dia, Pasar Payang. Dia dekat Jalan Sultan Zainal Abidin. Dalam ni dia ada macam-macam, dia ada craft, dia ada kuih, dia ada baju. Semua benda yang berkaitan dengan tradisional dan moden ada juga kat dalam ni. Seni pun ada juga. Jom kita masuk. Pasar Payang ataupun Pasar Kedai Payang ni telah berusia lebih daripada 50 tahun. Sesiapa pun yang datang ke sini memang akan pening kepala nak membeli sebab macam-macam barangan yang dijual kat sini. Bermula dari makanan sehinggalah kepada pakaian seperti songket dan batik. Macam kat bawah ni, segala jenis keropok, serunding, semua boleh dibeli dengan harga yang berpatutan. Sini ada keadaan dia dekat tingkat bawah kat Pasar Payang ni kan. Kat bawah ni semua ada makanan, ada kuih-kuih, ada jeruk, ada keropok. Nak beli souvenir? Ni macam-macam ada. Ni yang menarik atas ni, boleh cuba semua kan. Nampak ni ada serunding-serunding banyak ni. Ada serunding daging special, serunding daging, serunding ayam. Dekat tingkat atas ni pula, anda boleh beli bermacam jenis barangan seperti kain batik, ungkit tenun dan juga pelbagai jenis barangan tembaga. Jangan risau bab harga ni sebab kita boleh runding. Kalau dah puas hati, barulah beli. Kain batik kat sini kan. Dia sebenarnya memang ingat nak cek kain pelikat, tapi sebenarnya tujuan yang kita nak beli tu adalah cara kita nak menggayakannya kan. Ni kain batik yang tak jahit lagi. Dia boleh lah. Cantik kat sini macam-macam benda dia. Macam kain dia. Cantik kat ni. Bagi mereka yang sampai ke Kuala Terengganu, memang rugi kalau tak singgah shopping di Pasar Payang ni. Okeylah, dah puas berjalan kat sini, jom kita pergi makan pula kat sebuah kedai yang memang terbaik punya. Nak tahu kat mana? Jom kita pergi. Inilah dia, jumpa pun warung Aziz Sata dah otak-otak dekat Kemamam ni. Dia ada satu warung yang mesti kita singgah makan. Katanya kat sini dia punya sata, dia punya otak-otak, dia punya kulit udang. Semua kat sini memang sedap. Kita pun dah sampai kat sini, Pak Aziz pun dah tunggu kita dah. Jom, masuk makan. Sata ni merupakan makanan tradisional orang pantai timur. Dibuat dari isi ikan dan kelapa, dibaluti dengan daun pisang. Kemudian dipanggang di atas api. Sedap. Ingatkan nak singgah je kat warung ni kan. Rupa-rupanya. Nampak? Dah macam kenduri dah. Terima kasih lah Pak Cik Aziz kan sebab menghidangkan semua yang ada kat sini ni. Saya pun memang mengharap sangatlah bos datang ke warung Pak Aziz ni. Memang Pak Aziz alu-alukan lah. Ni dah siap hidang kan ni. Maknanya inilah dia antara menu-menu yang kegemaran orang yang kat sini. Ya, betul. Tapi kalau tengok nama dia, warung tu Aziz Sata. Ya. Tu maknanya memang
Semua produk ada. Semua produk ada? Semua ada. Warung Pak Aziz ni memang sentiasa penuh dengan orang ramai yang datang untuk merasai keenakan pelbagai jenis makanan kat sini. Kalau hujung minggu tu, lagilah penuh. Memang tak cukup tempat lah jawabnya. Cuba Pak Aziz cerita sikit. Macam mana Pak Aziz mula-mula buka warung ni? Sata ni atas buatan Pak Aziz ni daripada mak Pak Aziz lah. Mak ayah Pak Aziz. Daripada tahun 40-an dulu, 50-an, 60-an. Memegakan adik-beradik Pak Aziz ni memang daripada sata dengan kepuk lekor lah. Jadi dah mak ayah tak ada. Sekarang mak ayah dah tak ada dah. Pak Aziz ambil alih kan. Meneruskan lah legasi tu kan. Memang orang Kemaman lah ni. Betul-betul Pak Aziz ni orang Kuala Kemaman. Bagi korang yang datang ke sini, jangan risau. Pelbagai jenis makanan ada dijual. Harga pula memang murah dan sudah tentu dijamin sedap. Jadi kalau dalam perjalanan nak ke Kuala Terengganu tu bolehlah singgah Kemaman ni. Ada juga pantai-pantai dia cantik, ada sanctuary penyu kat depan sana kan. Dan paling penting sekali singgah dekat warung Aziz Sata ni. Banyak makan ni, nampak ni. Ingat durian pun ada ni. Ingat, singgah warung ni. Terima kasih Pak Aziz ya. Sekarang ni kita keluar jap daripada bandar Kuala Terengganu tu. Sebabnya dekat Terengganu ni pun banyak tarikan-tarikan semula jadi dia. Selain daripada gunung dia, sungai dia. Tasik yang terbesar kat Malaysia pun ada dekat sini. Ni dia Tasik Kenyir. Macam-macam kat aktiviti kita boleh buat kat sini. Nak tahu apa? Jom. Lebih kurang sejam perjalanan dari Kuala Terengganu, Tasik Kenyir merupakan destinasi wajib singgah bagi anda yang sukakan alam semula jadi. Dah pun sampai. Inilah dia destinasi kita, Pos Kawalan Sanctuary Kelah kan. Lebih kurang setengah jam perjalanan. Ni pun katanya dekat lagi daripada mana jeti tadi kan. Sebabnya, kalau nak tahu Tasik Kenyir ni ialah tasik buatan manusia yang terbesar di Malaysia. Kalau tak silap saya di Asia Tenggara. Tu kena cek lah. Tapi yang pastinya di Malaysia, ni ada yang terbesar. Malam ni, kita boleh berenang dengan ikan kelah. Tasik Kenyir dengan keluasan 260,000 hektar ni mempunyai pelbagai tempat menarik untuk anda lawati. Antara tempat yang saya nak pergi ni, Pos Kawalan Sanctuary Kelah Sungai Petang. Bagi anda yang nak berada lebih lama menikmati keindahan Tasik ni, anda boleh juga menyewa rumah bot dengan kadar harga yang berpatutan. Sambil-sambil tu, bolehlah luangkan masa dengan memancing dan melawat tempat-tempat menarik di sekitar Tasik Kenyir ni. Inilah dia. Tujuan kita naik bot setengah jam, trekking lautan 45 minit, semata-mata nak ke sini, nak mandi dengan kelah. Mandi dengan shower dengan sabun tu hari-hari. Berapa kali sangatlah nak kata kita ada peluang nak mandi dengan kelah. Ni, selamat datang ke Lubuk Kejo. Sanctuary Kelah. Terbaik. Jom. Sanctuary Kelah Lubuk Kejo Sungai Petang ni telah mula beroperasi dari tahun 2005 lagi. Dan pengunjung hanya diberi masa selama 60 minit bagi setiap sesi. Kira cukup lah tu. Nak lama mana lagi mandi dengan ikan kelah ni? Inilah saya dan kelah saya. Saksikan si kelah. Datang sini mandi-mandi dengan kelah. Memang terbaik lah. Mainnya bawah tu. Wah. Selain Sanctuary Kelah, di Tasik Kenyir juga ada satu lagi tempat menarik yang harus anda kunjungi, iaitu Perkampungan Gajah Tasik Kenyir. Lebih kurang 5 minit perjalanan je, ia terletak di pintu masuk utama Tasik Kenyir ni. Dari satu jambatan gantung ke jambatan gantung yang lain. Tapi ni dah keluar daripada Tasik Kenyir, tak sampai 5 minit dah sampai di Kenyir Elephant Village. Dia lebih kepada pusat konservasi, dia jaga gajahan. Kat sini dia ada 18 ekor gajah dan sini dibuka pada tahun 2014. Jadi kita bolehlah tengok gajah dalam habitat asal dia. Kan, tengok dia mandi. Kita boleh beramah mesra dengan gajah. Wow, cantiknya. Kesemua gajah di sini merupakan gajah liar yang mengalami kecederaan atau yang diselamatkan daripada ancaman luar dan kemudiannya dirawat dan ditempatkan di sini. Wow, pandainya. Wah, hebat lah.
Semua dah siap dilatih, hei. Semua dah siap baring lagi, sempoi. Comelnya, dapat pergi dekat pula tu. Tengok, dapat pergi makan lagi. Yang ni bau baby ni. Nama dia Abby ni, dia bau baby. Dia baru 5 tahun. Inilah dia gajah jantan yang ada dekat sini ni. Ni semua gajah-gajah Terengganu ni. Kalau kita tengok pun kulit dia cantik kan. Hitam, kilat. Abby ni cantik. Cantik tengok tu. Wow, besarnya 5 tahun besar ni. Lepas. Bagi anda yang mahu datang ke sini, harga tiket dia untuk dewasa adalah RM30 dan bagi kanak-kanak pula RM15 sahaja. Kira murah lah tu. Dengan pengalaman dan aktiviti yang anda dapat kat sini, memang berbaloi. Sampai sini je lah pengalaman kita dekat KECB ni kan. Dah habis tengok pertandingan semua, dah kena habis renjik air apa semua. Inilah dia time gajah-gajah ni relax. Dia masuk mandi. Lepas ni dia santai lah. Kenapa dah kerja dia dah habis dah ini. Kita pun dah habis dah dekat sini. Teruskan pengamaran kita. Okay? Alright, bye-bye. Selepas seharian penuh dengan aktiviti, untuk makan malam kita pergi ke satu tempat yang lain sikit suasana dia. Wow, sempoinya. Lebih kurang setengah jam perjalanan dari Kuala Terengganu sampailah ke Kuala Nerus. Inilah dia tempat makan malam kita. Nama dia Uptown Container ataupun diorang panggil Dapur Patah. Dapur Patah maksudnya dapur pantai. Sebab dia betul-betul berhadapan dengan pantai. Cantik kan konsep dia? Jom tengok nak makan apa. Wow, Istanbul. Jom. Sebelum makan, apa kata kita jumpa owner dia dulu? Nama brother sempoi ni lah Fendi dan korang nak tahu usaha Dapur Patah ni, Uptown Container ni semuanya bermula dengan idea dan usaha brother Fendi. Macam mana dapat idea, berapa lama dah tempat ni buka? Okay, idea dia actually datang dalam 8 tahun lepas. Wow. 8 tahun lepas, saya dua beradik bersembang dekat atas pantai. And then seorang tu cerita pasal kontainer. Saya bercerita pasal pasar malam. Saya cerita, apa kata kalau satu hari nanti kita combinekan idea pasar malam dan kontainer ni di satu tempat. Sebab kita nak create kemeriahan berniaga, berjual beli tu. Tapi kita nak lari daripada konsep berniaga dalam bangunan. So 2015 lagi sekali bincang atas batu, sembang. Family tanya, nak buat apa tempat ni? So spontaneously kita orang cakap, why not kita buat Uptown berkonsepkan kontainer. Kita bagi nama simple, direct to the point punya nama, Uptown Container. Dapur Patah ni terletak di pesisir pantai, Kampung Pantai Tok Jembal, Kuala Nerus, Terengganu. Thank you so much for your time. Rasanya saya pun bolehlah pergi cari-cari apa yang patut. Silakan Cik. Silakan Cik. Saya rasa makanan-makanan mungkin akan disediakan lama juga. Nama tempat ni, Dapur Pantai. Dapur Patah. Memang sempoi. Terbaik. Tempat ni terbagi kepada dua bahagian. Satu bahagian dikenali sebagai Dapur Patah yang menempatkan kedai-kedai makan. Satu bahagian lagi ialah Uptown Container yang merupakan tempat menjual barangan seperti pakaian, kasut dan macam-macam lagi. Sempoi hipster tempat ni. Kalau belah sana tempat makan dia panggil Dapur Patah. Dia kat belah ni dia panggil dia punya Uptown lah. Tempat dia punya night market, tempat dia jual barang-barang kan. Nampak? Dia baju ni. Dengan reka bentuk moden dan juga suasana yang nyaman menghadap pantai Tok Jembal, Uptown Container Dapur Patah ni sentiasa dipenuhi dengan orang, terutamanya hujung minggu. Yelah, bila lagi nak merasa makan sambil membeli belah di tepi pantai, kan? Sekarang anda dah tahu di mana tempat dia. Cantik kan? Nampak ni. Kan sebarangan orang ramai sini. Inilah sebenarnya artis dan pelukis pada ni kan. Dan sekarang ni tinggal buat mural dekat Pasar Payang Kat Pasar Payang. Nama siapa? Saya Nisa. Nisa? Ini kedai saya. Oh, tu kedai Nisa. Sila. Wah, cantik mural ni. Nampak? So tempat ni dia memang amat menggalakkan daya kreatif generasi yang muda, generasi yang baru, generasi yang akan menjalankan negara ni tak lama lagi, betul? Yeah. We will run the country soon ya. Itulah dia niat dia. Cantik. Keep up the good work. All the best. You too. Thank you. Dah puas jalan-jalan? Kita berehat sebentar. Jumpa lagi selepas ni.
Kalau nak tahu, Terengganu terkenal dengan perusahaan pembuatan tembaga secara tradisional. Namun kini seni kraft ni semakin pupus di telan zaman. Tapi terdapat sebuah lagi tempat yang masih lagi utuh mempertahankan seni warisan ini, iaitu di Kampung Ladang Sekolah Kuala Terengganu. Kat Kuala Terengganu ni masih ada lagi budaya dan juga tradisi yang membuat barang perhiasan menggunakan tembaga. Dia buat semua handmade dengan tanganan. Salah satu tempat dia kat kawasan ni lah. Kampung Ladang Sekolah, nama tempat dia Wan Isma Craft and Trading. Nampak tu, tembaga. Nama pakcik tu, Pak Nah. Kita masuk, kita jumpa dia, kita tengok macam mana dia hasilkan perhiasan ni. Jom. Inilah kedai dia, masuk-masuk je kita tengok semua dah siap dipamerkan semua ni kan. Nampak? Belakang tu tempat tukang dia lah, ni kita tengok hasil dia dulu. Nampak? Dia buat-buat macam ni. Lepas tu, wow. Dia juga dia buat keris tembaga. Yang paling menariknya, kita datang sini, memang ini hasil dia. Tapi kalau boleh, nak tengok juga macam mana proses dia buat benda tu kan. Tu semua kat belakang ni. Kat ni boleh masuk ke? Jom. Dulunya, kawasan Kampung Ladang ni memang terkenal dengan pengusaha pembuatan tembaga yang mencecah sehingga 150 orang pada tahun 1980. Kini, bilangan tu semakin merosot dengan hanya tinggal kurang daripada 17 orang pengusaha yang masih gigih mempertahankan warisan ni. Salah seorangnya, Pak Awang ni lah. Tengah cek lah kan. Ini semua. Satu hati tak mana. Satu lapis 3 hari. Satu lapis 3 hari. Dua lapis 5 hari. Ni dalam ni ada benda lah ni tengah nak kering ni. Inilah lebih kurang dikira acuan dia lah ni kan. Dia akan tuang yang dah lebur tu dalam ni. Lepas tu dia akan tutup, dia akan biar dia keras kat dalam ni lah. Dan ni hasil dia jadi apa ni? Jadi apa ni? Oh, yang batu bersurat tu. Kita tengok kat luar tadi kan yang batu bersurat tu kan. Tu dia buat tu acuan dia. Dia ganding lah, bergantung pada saiz lah. Saiz apa kita nak, apa perhiasan kita nak buat. Jom pakcik dah panggil. Bukan senang nak menghasilkan kraft tembaga ni. Bermula daripada proses awal pembentukan acuan sehinggalah proses menggilap. Semuanya memerlukan kesabaran, kepakaran dan kemahiran yang tinggi oleh si pembuat. Ni ada acuan dia. Ni yang kecil sikit lah. Tadi yang tengok tu besar sikit. Dia acuan dia berbuat daripada tanah liat. Dalam dia memang dibiar kosong. Jadi lilin lah sebab senang dia tak nak lekat kat tepi tanah liat Betul. Tu dia tuang dalam ni. Tutup dia biar kering. Dia biar kering lah. Macam itulah cara dia nak buat. Seni yang sudah berusia hampir 500 tahun ni haruslah dipertahankan agar generasi akan datang tidak lupa akar umbi seni warisan bangsa kita sendiri. Contohnya, seni kraft tembaga ni. Tak ada generasi apa budak-budak muda zaman sekarang ni, tak ada yang ramai yang minat ingat kemahiran dia. Diorang tak tahu kalau buat ni jadi hebat ni, tak tahu boleh hantar ke satu dunia ni. Betul, jangan tengok, jangan pandang macam tempat kita bekerja kan. Kita kena tengok hasil yang dihasilkan tu kan. Apa yang kita bawa, dia mewakili apa ni? Warisan, budaya, sejarah. Semua ada dalam ni. Memanglah dia nampak panas dan bengkel apa semua. Jangan fikir semua tu, hasil dia. Masa depan tu, bawa sejarah masuk ke masa depan. Betul Masih Pak Saleh, masih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Tak lengkap kunjungan anda ke Kuala Terengganu sekiranya tak singgah di Kampung Nelayan Seberang Takir. Di sini anda boleh melihat sisi lain Kuala Terengganu dengan suasana kampung serta aktiviti yang terkenal di sini iaitu perusahaan keropok leko. Bila dah puas jalan-jalan kat bandar tu nak juga tengok dia punya kampung nelayan kan. Antara kampung nelayan yang famous kat sini, inilah dia, Kampung Seberang Takir. Kampung ni memang famous sebab antara perusahaan-perusahaan kecil dia, inilah dia hasil laut nampak ni. Ikan bilis yang besar ni kan. Lagi satu, kepada yang minat fotografi tu, tempat ni memang terbaik. Nak tahu kenapa? Tengoklah view dia kat belah ni kan. Memang cantik. Ni sini nampak ni. Kampungan nelayan Seberang Takir terletak tidak jauh dari bandar Kuala Terengganu. Untuk lebih cepat ke sini, saya sarankan anda menggunakan perahu tambang dari Bazar Warisan dengan kadar bayaran RM1 saja. Murahan. Memang cantik kan kalau kita tengok warna-warna bot-bot nelayan ni semua kan. Ni macam bot-bot penambang rasanya kot yang dibawa orang keluar, pergi balik, pergi ke bandar daripada sini. Ada dekat JT dekat belah sana. Macam bot besar ni, ni memang bot nelayan. Ada yang bawa sangkar untuk ketam, ada yang berburu ikan. Yang kata kampung nelayan, memang banyaklah pemandangan macam ni kan. Best juga sesekali lari daripada kesibukan bandar tu. Cantik.
Di sini anda boleh melihat pemandangan yang cantik terutamanya ketika matahari terbenam. Kalau kat Kuala Lumpur memang tak dapatlah pemandangan macam ni. Sisi tradisional di celah-celah kemodenan. Kuala Terengganu memang the best. Masya Allah, cantiknya, tersergam indah. And sampai di sini saja episod untuk kali ini. Tapi pengembaraan saya di Terengganu belum tamat lagi. Banyak lagi tempat menarik saya nak pergi, banyak lagi benda saya nak buat. Dan kepada anda semua yang nak keluar melancong ataupun nak keluar bercuti tu, tak payah jauh-jauh. Dalam Malaysia pun banyak tempat menarik. Contohnya Kuala Terengganu ni. Dekat je, kan? Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tourism Malaysia Terengganu dan juga Hotel Sri Malaysia kerana menjayakan rakaman sepanjang kami di sini. Saya Cik Razali, sehingga kita jumpa lagi. Ingat, yang jadi pelancong, jadilah pengembara. Assalamualaikum.